Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Saiful di Inspirasi Ilmu. Sahabat-sahabat sekalian, video kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai video Ustaz Zainul Asri yang viral baru-baru ini berkaitan roh yang berpindah-pindah jasad. Sebelum saya mulakan ulasan saya, sebaiknya kita lihat dahulu potongan ceramah beliau. Guru saya pernah sebut dan mencerita yang giling kepala kita. Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam hidup ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk ni, ruh ni, Allah Subhanahu wa ta'ala masalah Sayyidina Muhammad mencipta jenis-jenis ruh yang berpindah-pindah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Contoh, ni contoh guru saya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah sahabat Nabi, dia sahabat Rasulullah yang bela Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila Sayyidina Abu Bakar wafat, meninggal, daripada titis Sayyidina Abu Bakar tu, masalah Sayyidina Muhammad, dalam anak cucu dia yang keberapa, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Tuhan nak mencipta satu orang jadi figure masyarakat, umat di zaman tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Berlakulah perkahwinan di antara masalah Sayyidina Muhammad, seorang laki-laki dan perempuan. Secara fizikal, masalah Sayyidina Muhammad terbentuklah terbentuklah anak dalam perut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ruh tu, masalah Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala masalah Sayyidina Muhammad boleh ambil roh Sayyidina Abu Bakar untuk duduk dalam, tiupkan roh dalam jasad tu, jasad baru tu, masalah Sayyidina Muhammad. Maka sebagai contoh saja ni, keluarlah satu orang yang hebat di zaman tu, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai contoh, Allahumma salli ala Sayyidina, hebat Imam Ahmad. Fizikalnya ialah Imam Ahmad, rohnya Sayyidina Abu Bakar. Sampai hebat Sayyidina Abu Bakar ni, sampai hebat Imam Ahmad ni, masalah Sayyidina Muhammad, dialah yang mempertahankan Al-Quran. Pada waktu khalifah mengatakan Al-Quran itu baru, dipertahankan sampai dia disebat di rotan. Sebab nak suruh kata juga Quran itu baru, tetap dia mempertahankan Quran itu qadim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata dia, kalaulah sebatan yang kena ke aku ni disebat pada seekor unta, mati unta tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, sehinggalah subhanallah sampai zaman keberapa ni, keturunan sampai ke zaman pula, zaman lahir satu orang tokoh pendakwah agung dalam masyarakat Islam di Nusantara. Kita kata Sunan Gunung Jati sebagai contoh. Tuhan boleh pindahkan pula. Bila mati Imam Ahmad, salah Sayyidina Muhammad, maka roh tu dia ditunggu, akan datang Tuhan taruh dia untuk buh pula dalam tokoh yang hebat tu, Sunan Gunung Jati, salah Sayyidina Muhammad. Faham tu? Sehinggalah kalaulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada saat zuhur Imam Mahdi esok, Tuhan salah Sayyidina Muhammad Tuhan nak satu orang ni jadi pembantu hebat pada Imam Mahdi, contohnya. Tak tahu siapa pula. Tu yang panggil, yang dikatakan kekuasaan Tuhan, yas'alunaka 'anir ruh, salah Sayyidina Muhammad.
Lepas tu orang tanya Ustaz, badan dia banyak ah. Badan dia banyak. Dia seorang lah. Dia pindah. Lepas tu orang tanya pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu macam mana kalau akhirat esok nak kira hak mana? Tentu persoalan tu timbul. Nak kira hak mana? Allahumma salli ala sayyidina. Dua pendapat ulama. Yang pertama pakai hak awal. Kan? Bila contoh kita kata 4 orang kan. Bila 4 orang berarti apa? 4 buku. Pasal 4 kali jadi mukallaf. Ditaklifkan dengan hukum. 4 buku. Pendapat ulama masalah Sayyidina Muhammad 4 buku. Bila 4 buku banyak amalan. Waktu jadi batu Sayyidina Abu Bakar, 1 amalan, 1 buku. Jadi kalau amalan dia Sayyidina Abu Bakar pun dah cukup lah. Masalah Sayyidina Muhammad, sembahyangnya, qiyamul lailnya, puasanya, jihadnya, cintanya pada Rasulullah, masalah Sayyidina Muhammad. Lepas tu campur pula amalan Imam Ahmad, campur pula Sunan Gunung Jati, bagi contoh tu, dia semua tu wali. Baik, tu yang Allah mencipta. Satu pendapat. Yang kedua, pakai hak awal. Satu Sayyidina Abu Bakar, hadis nombor tak pakai lah. Soalan saya nama. Tapi konsep, kata guru saya, konsep Islam ni tak sama macam Hindu. Hindu ni dia boleh semua. Boleh berlaku semua, pada semua roh. Islam tak. Orang-orang pilihan saja. Ni ilmu soalan Sayyidina Muhammad yang saya pernah dengar, yang disebut oleh guru-guru kita ataupun alim ulama kita. Sahabat-sahabat, tujuan video ini bukan ingin memburuk-burukkan sesiapa, apatah lagi memfitnah sesama Muslim atau kafir mengkafirkan, tetapi ingin menegakkan hujah, meluruskan apa yang mungkin tersilap. Kerana video tersebut telah viral di kalangan awam secara terbuka, maka kaedah pembetulannya juga melalui video kepada awam secara terbuka. Berbalik kepada video tadi, timbul beberapa persoalan yang saya petik dari posting Facebook Dr. Rozaimi Ramli. Beberapa persoalan timbul. Apa beza pandangan pertama dan kedua? Kedua-dua pandangan yang beliau sebut hanya hitung amalan yang awal. Jadi saya ulang lihat. Saya rasa mungkin pandangan pertama itu dicampur-campur. Ya, dicampur-campur amalan orang pertama, orang kedua, orang ketiga dan orang keempat dicampur sekali. Dan pandangan kedua diambil amalan orang yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin, saya rasa begitulah. Dan persoalan kedua yang dilontarkan oleh Dr. Rozaimi Ramli, ulama muktabar mana yang asaskan konsep sebegini? Ketiga, jika roh Abu Bakar berpindah-pindah, mana dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang nyatakan konsep begini? Ini perkara ghaib yang memerlukan dalil yang jelas. Keempat, adakah roh Abu Bakar tidak berada di alam barzakh? Jabatan Agama Islam Kedah perlu siasat penceramah sebegini? Dakwaannya sangat mengelirukan Dr. Rozaimi Ramli. Jadi, persoalan-persoalan ini perlu dijawab oleh Ustaz Zainul Asri kerana ramai orang sangat keliru dengan kenyataan-kenyataan Ustaz ini. At-takhammus atau tanasukhul arwah atau perpindahan roh adalah suatu ajaran yang bukan berasal dari agama Islam. Di antara agama-agama yang mempercayai tanasukhul arwah atau perpindahan roh adalah Hinduisme, Sikhisme, Jainisme, Buddhisme, Taoisme, falsafah Yunani, Yahudi, Sufisme, Druz dan agama-agama orang asli Amerika, Maya dan Inka. Saya ingin memetik kata-kata Al-Imam Ibn Hazmin rahimahullah. Yaqulu Al-Imam Ibn Hazmin rahimahullah, fayakfi min ar-raddi alaihim ijma'u jami'i ahli al-Islam ala takfirihim wa ala anna man qala biqawlihim fa innahu ala ghairi al-Islam wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata bi ghairi hadha. Imam Ibn Hazmin berkata,
Cukuplah untuk menolak mereka itu, iaitu mereka yang mengatakan roh berpindah jasad kepada jasad yang lain dengan ijma' ke semua orang Islam ke atas kekafiran mereka dan ke atas orang yang berkata seperti mereka, maka sesungguhnya perkara itu dari selain Islam, dan bahawa Nabi SAW telah membawa ajaran yang bukan seperti itu. Boleh rujuk kitab Al-Faslu fi Milali wal Ahwa'i wan Nahli jilid 1 muka surat 166. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengarang sebuah kitab bernama Ar-Ruh. Di antara topik yang dibincangkan beliau adalah kedudukan roh sebelum berlaku kiamat. Perbincangan tentang topik ini adalah dalam masalah yang ke-15. Di manakah roh itu berada sebelum kiamat? Adakah roh itu berada di langit ataupun di bumi? Adakah roh itu berada di syurga ataupun tidak? Adakah roh itu dikembalikan kepada jasad lain yang mana dengannya roh mendapat nikmat atau sengsara? Ataupun roh itu terasing sendiri? Persoalan-persoalan yang dikemukakan ini dibincangkan dengan panjang lebar oleh Ibn Qayyim di dalam kitabnya Ar-Ruh. Beliau mengemukakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 8 hingga 14. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin, iaitu puak pihak kanan, alangkah bahagianya keadaan puak pihak kanan itu, dan puak pihak kiri, alangkah siksanya keadaan puak pihak kiri itu, dan puak yang ketiga pula ialah orang-orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan di dunia, yang akan mendahului mencapai balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Mereka itulah orang-orang yang didampingkan di sisi Allah, di antaranya sekumpulan besar daripada umat-umat manusia yang terdahulu dan sebilangan kecil daripada orang-orang yang datang kemudian. Firman Allah lagi dalam surah Al-Waqi'ah ayat 88 hingga 94. Fa'amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rayhanun wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Kesudahannya, jika ia yang mati itu daripada orang-orang muqarrabin, maka ia akan beroleh rehat kesenangan dan rahmat kesegaran serta syurga kenikmatan. Dan jika ia dari puak kanan, maka akan dikatakan kepadanya, selamat sejahtera kepada kamu kerana engkau dari puak kanan. Dan jika ia dari puak kiri yang mendustakan Rasulnya lagi sesat, maka sambutan yang disediakan baginya adalah dari air panas yang menggelegak serta bakaran api neraka. Daripada ayat-ayat ini, Ibn Qayyim menyebutkan bahawa ada pendapat yang mengatakan bahawa roh manusia itu terbahagi kepada 3 peringkat. Pertama, golongan muqarrabin. Kedua, ashabul yamin. Ketiga, mukazzabah dalalah. Golongan muqarrabin tempatnya di syurga. Golongan ashabul yamin dijamin daripada siksanya, sementara golongan mukazzabah dalalah tempatnya di dalam air panas dan bahang neraka Jahannam. Beliau turut membawa pendapat yang dipersetujui oleh para ulama salaf dan khalaf, iaitu roh orang mukmin berada di Aliyin, iaitu di langit ke-7, sementara roh orang kafir berada di Sijjin, iaitu di lapisan bumi yang ke-7. Beliau turut mengemukakan satu pendapat yang menyatakan bahawa roh di alam barzakh berada di tempat-tempat yang berbeza, iaitu yang pertama, roh yang berada di tempat yang tertinggi di Aliyin, iaitu roh para nabi. Kedua, roh yang berada di dalam burung hijau yang berterbangan di dalam syurga, iaitu roh sebahagian para syuhada. Ketiga, roh yang terperangkap di hadapan pintu syurga. Keempat, roh yang terperangkap di dalam kubur. Kelima, roh yang tempatnya di pintu syurga. Keenam, roh yang terperangkap di bumi. Ketujuh, roh di dalam sungai darah dan lain-lain lagi. Di akhir perbincangan, Ibnul Qayyim menyimpulkan tidak ada perselisihan makna di antara hadis-hadis sahih berkaitan roh, malah hadis-hadis itu saling kuat menguatkan antara satu sama lain. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini dapatlah kita mengambil pelajaran
dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 36. Wala takfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu memiliki pengetahuan mengenainya, kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Surah Al-Isra ayat 36. Cukuplah persoalan berkaitan roh ini kita jawab sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Katakan, roh itu dari perkara urusan Tuhanku, dan kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan mengenainya melainkan sedikit saja. Surah Al-Isra ayat 85. Para penonton Inspirasi Ilmu sekalian, sehingga setakat ini dahulu video kita pada kali ini. Sekiranya anda ingin bergabung bersama kami di Inspirasi Ilmu, anda boleh ikuti Facebook page dan Telegram kami yang saya letakkan linknya di description di bawah video ini. Sehingga berjumpa lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.